Halah. Allah Akbar, Rita. Depa kata yang ni fashion. Kembang kok ni. Lepas tu kembung kok tu. Ha, suka? Pergi ke buntan aku cek. Salah si laki rajin cek. Amboi mamu, melik nampak? Baru polis. Bukan kereta mamu. Pula tak malu. Semua malu. Mai minum? Pasal duit, sikit pun mengapa tak payah keluar duit. Lega. Baru lepas beban aku cerita habis kat Abah habis dah. Itulah Mami Jarum. Hai Mami Jarum, ala hai Mami Jarum. Hai Mami Jarum, ala hai Mami Jarum. Penyampai cerita cepat dari berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan Mami Jarum. Mami Jarum merupakan satu lagi filem terbitan Metro-Wave Picture dan arahan Prof. Mahya Abdul Razak. Filem ini dia berkisarkan seorang perempuan yang mengalami masalah jiwa tanpa memikirkan keburukan diri dia. Okay, filem ni ditayangkan pada hari pertama Aidilfitri pada tahun 2002. Mami Jarum ni menjalani penggambaran di beberapa lokasi sekitar Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Buat pertama kalinya ia turut menampilkan bakat lakonan Izzat Aziz yang memegang watak postman. Selain Izzat Aziz, Mami Jarum turut menetengahkan bakat baru Azizah Ali. Sinopsis cerita ini ialah Mami Jarum ialah seorang yang angkuh dan menganggap dirinya sahaja yang sempurna. Sikap mementingkan harta, kedudukan serta mencari kesalahan orang lain. Selain bersikap besar, merupakan tabiat buruk yang telah sebati dalam dirinya. Telah diceraikan oleh suaminya, Mami Jarum tinggal bersama 2 orang anak gadisnya. Anak sulung Syika bekerja sebagai setiausaha sulit di sebuah syarikat besar. Manakala anak bongsunya Syafinas merupakan pelajar universiti. Mami Jarum mempunyai seorang adik perempuan bernama Azizah B, seorang suri rumah yang berkahwin dengan PE, seorang lelaki yang berusia. Konflik bermula apabila Mami Jarum bertandang ke rumah B dan acap kali menghasut adiknya yang memandang rendah terhadap PE yang bekerja sebagai seorang buruh. Okey, filem Mami Jarum diarahkan oleh Abdul Razak Muhyiddin. Filem Mami Jarum juga dibintangi oleh pelakon-pelakon terkenal seperti Sheila Bambu sebagai D, Syafi'i Jaafar sebagai PE, Rita Rudaini sebagai Rita, Katina Aziz sebagai Mami Jarum. Itulah pelakon-pelakon yang dibintangi oleh dalam filem Mami Jarum. Okey, nilai kebaikan yang pertama yang terdapat dalam filem Mami Jarum iaitu mencegah kemungkaran maksiat. Pada minit ke-205 hingga 304 iaitu Mami Jarum menegur anak perempuannya Pak Kasim yang sedang asyik bercinta di khalayak umum. Hai, oi mai hang ni anak Pak Kasim kan? Kan? Nilai kebaikan kedua yang terdapat di dalam filem ini ialah majikan yang tegas dan bertanggungjawab. Pada minit 8.36 hingga 9.05, Datuk Mira memarahi Syika kerana belum menyiapkan tugasan yang diberikan dan menegaskan untuk menyiapkan dengan segera. Syika, mana fail saya suruh buat kemarin? Ambil fail, masuk bilik saya, lah ni juga. Okey, nilai seterusnya yang ketiga ialah beramah dan berbudi bahasa. Berlaku pada minit 38 iaitu Izzat menegur dan menyapa mamu yang sedang asyik makan sambil mereka berbual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soal lah, boleh saya duduk? Mama, soya bin satu. Amboi pakcik, takkan makan nasi kat kedai kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman Auf bin Muhammad Yusri. Akan menyambung semula apa yang rakan saya bagi tahu. Dalam nilai kebaikan yang terakhir adalah tolong menolong antara satu sama lain. Dalam scene tersebut, Datin Nora dia membantu Mami Jarum yang kekurangan duit dengan memberi duitnya dahulu ketika dalam kedai emas. Pakai duit saya dulu pun tak apa. Hai, jangan susah. Tak usah susah. Saya ada banyak. Ada banyak. Ambil. Nilai keburukan. Yang pertama, suka mengaibkan orang dan menyebarkannya. Pada minit 6.02 hingga 6.30 iaitu Mami Jarum singgah
sebentar di rumah adiknya B yang menjajah cerita tentang anak perempuannya Pak Kasim yang bercinta di khalayak umum tadi. Abi, hang tahu dah aku cerita baru ni. Hang kenal dah anak Pak Kasim? Anak Pak Kasim bongsu tu? Anak Pak Kasim yang baru habis mengaji SPM tu kah? Nilai keburukan kedua yang terdapat di dalam filem ini ialah tabarus dan ujub pada minit 31.14 hingga 31.30, iaitu Mami Jarom dan Rita berhias secara berlebih-lebihan dengan memakai terlalu banyak barang perhiasan. Diri dalam masa yang sama suka bersaing dengan Combi, siapa yang lebih banyak memakai barang perhiasan. Pasal apa dengan dia? Hello. Ada ke dia nikah dengan bangla hak jaga banglo ujung tu? Combi pun dok malu. Awak pula tak malu. Semua malu. Okey, nilai keburukan yang ketiga ialah menipu isteri, iaitu Datuk Mira meminta Datin Nora untuk menandatangani surat, tetapi hakikatnya beliau ingin berkahwin satu lagi. Baik. Mai cik Sain. Tukar. Alah. Tak payah baca lah. Lawyer tu dah karang elok lah. Lagi nilai keburukan yang terakhir, iaitu kifarah. Mami Jarom akhirnya menerima kifarah yang atas perbuatannya sendiri, iaitu yang dia bercakap buruk atas anak orang lain, walaupun tu bukan anak dia sendiri, dia cakap buruk. Dan akhirnya anak dia sendiri yang memalukannya ketika dia dapat tahu anak dia berkahwin dengan Datuk Mira secara rahsia. Inilah suami Syika, Mak. Syika bukan buat benda tak elok. Syika cuma kahwin sengap-sengap je, Mak. Astagfirullahalazim. Awak jadi lagu ni. Untuk kesimpulan, Islam mengharamkan dan melarang ghibah kerana boleh mengakibatkan putusnya ukhuwah serta rosak kasih sayang, timbul permusuhan, tersebarnya aib dan wujudnya kehinaan. Di dalam media sosial, ramai yang suka aibkan golongan lain secara sindiran, menghina, melecehkan, memanggil dengan panggilan yang buruk dan saling memfitnah. Lepas tu, setiap orang Muslim yang mengaku beriman dengan 6 rukun iman dan masih percaya orang yang mengucap 2 kalimah syahadah adalah saudaranya sendiri, maka cukuplah kalian berhenti bergaduh sesama sendiri, sesama saudara. Cukuplah dosa yang dihimpunkan setiap hari. Lepas tu tidak ada manfaatnya pun. Tahukah golongan kita ni, antara salah satu sifat orang yang muslis di akhirat adalah orang yang suka maki hamun, menghina, melecehkan, aibkan orang, buat fitnah lagi. So, kita kena tanyalah diri kita, cukuplah kita buat dosa tersebut. Allah pernah berfirman dalam ayat Al-Hujurat ayat ke-12 yang bermaksud arti, hai orang yang beriman, jauhkanlah prasangka buruk, kecurigaan dalam diri kita, kerana dia sebahagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah sebahagian daripada kalian mencari-cari keburukan orang lain dan menganjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kita ini suka memakan daging saudara kita sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima lagi Maha mengasihani.